Tu buat belagak dengan ulama-ulama dulu. Berapa kitab usul fiqh yang kamu habis ketika kamu di kuliah? Yang kamu belagak sangat kata kamu usul fiqh tu. Jadi ahli majlis fatwa Mesir, ahli majlis fatwa Perlis pun tu belagak macam reti usul fiqh semua. Saya mengaji usul fiqh 4 tahun. Takkan saya tak reti usul fiqh? Pang sedah lagi reti kot. Ingat dah reti kot. Ha? Dua-dua bahaya, tapi paling bahaya Wahabi. Syiah bahaya. Syiah. Tapi kita tahu dia Syiah. Dan tahu dia punya ritual, cara sembahyang dia, cara dia punya buat, dia beza dengan kita. Wahabi dia sama dengan kita. Sama sembahyang dia, sama pegang kitab pun sama. Dia kita baca Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, dia pun tak buka juga ni. Dia buka Sahih Bukhari tu kan. Kita buka Sahih Muslim, dia pun buka Sahih Muslim, tapi dia syarah ikut suka dia. Ha, nampak? Dan hak ni lagi bahaya. Kita baca kitab fiqh Syafi'i, dia pun fiqh Syafi'i juga. Oh, tu tak tahan tu. Buka kitab tu kan. Buka kitab Al-Um Imam Syafi'i tu tu. La ilaha illallah. Ada seorang tu. Sama dah sebut nama dia. Buka Al-Um. Tak baca kitab Imam Nawawi. Minhaj tak baca. Tu kata bengong mazhab. Kalau dia tahu tuan-tuan, sebenarnya kitab Minhaj tu keluar daripada saringan Minhaj daripada Al-Um jugalah. Al-Um. Berapa jilid Imam Nawawi, Imam Syafi'i tulis. Daripada Al-Um tersebut keluarlah kitab Al-Imam Al-Muzani. Mukhtasar kepada Al-Um. Keluar pula karangan Imam Buaiti. Keluar pula karangan para a'immah, anak-anak murid Imam Nawawi ni, Imam Syafi'i. Keluar daripada kitab-kitab ni tuan-tuan. Dah kitab-kitab ni mau ikhtisar balik kepada kitab Al-Um. Bila dah ikhtisar semua kitab-kitab ni, Al-Imamul Haramain radhiyallahu anhu mengumpulkan balik dan mensyarahkan balik kalam tersebut. Tengok, mula-mula Al-Um, lepas tu anak-anak murid Imam Syafi'i mengikhtisarkan kitab. Sebab apa? Sebab bahasa Imam Syafi'i terlalu tinggi. Nah, yang hanya faham ashabul wujuh. Maksud orang yang dekat dengan Imam Syafi'i, yang hampir martabat dia sama dekat dengan Imam Syafi'i. Turun mai kita Imam Muzani, Imam Buaiti dan sebagainya. Turun Buaiti pula Imam Haramain. Imam Haramain tulis kitab apa? Nihayatu Matlab. Nihayah Matlab ni syarah balik kepada Mukhtasar Buaiti, Mukhtasar Muzani apa semua ni. Gabung buat Nihayatul Matlab. Tahu Nihayatul Matlab berapa jilid tuan-tuan? Hampir 40 jilid. Ni panjang ni meja ni. Kitab dia Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab ni Imam Haramain tulis. Al-Juwaini, Abdul Malik. Bila dia tulis kitab ni besar sangat, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, anak murid Imam Al-Juwaini, ini Imam Haramain, meringkaskan balik kitab tersebut, jadilah kitab Al-Basit. Al-Basit 8 jilid. Daripada kitab tu keluar Al-Basit. Basit 8 jilid. 8 jilid ni berat lagi. Imam Ghazali ringkaskan lagi jadi Al-Wasit. Dah tadi Basit panjang, Wasit pula pendek tengah sikit. Pas Wasit pun boleh tahan kitab ni. Kurun lagi jadi Al-Wajiz. Daripada 6 jilid jadi sejilid. Daripada Wajiz jadi Al-Khulasah, turun sejilid lagi kecil jadi Khulasah. Al-Wajiz tadi, Al-Wajiz tu disyarahkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi kitab Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz. Lebih kurang berapa jilid lagi keluar. Daripada tu keluar kitab Raudhah. Raudhah Imam Nawawi keluar daripada tu lah. Ringkasan daripada Al-Aziz. Syarah kepada Al-Wajiz lil Imam Al-Ghazali. Tengok. Raudhah naik ke Al-Aziz, syarah kepada Al-Wajiz. Al-Wajiz tadi naik daripada Wajiz naik ke Wasit, Wasit naik ke Basit, Basit naik ke Nihayatul Matlab, Nihayatul Matlab naik ke Mukhtasar Muzani Buaiti, naik berat sampai ke Al-Um. Tu baru kena. Cuba hang baca tengok Raudhah. Nak faham ke tak faham? No? Daripada tu juga keluar belah lain pula keluar pula Al-Minhaj, kitab Minhaj Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Boleh. Daripada syarahan kok belah lain pula keluar Al-Minhaj. Minhaj Imam Nawawi ni kitab terakhir dipelajari kalau kata di Yaman. Hatta di Mesir pun sama juga. Kitab Minhaj Imam Nawawi ni kitab yang terakhir dipelajari. Maksudnya ni untuk ahli fatwa. Yang mengaji kitab ni habis boleh jadi ahli fatwa dalam mazhab Syafi'i. Sebelum mengaji kitab Minhaj ni mengaji kitab apa tuan-tuan? Kita mengajilah kitab Safinah. Safinatul Najah. Habis Safinatul Najah, naik kalau kata di Mesir mengaji kitab Matan Abi Syuja'. Habis Matan Abi Syuja', naik Fathul Qarib. Habis Fathul Qarib, naik Hasyiah Bajuri. Tu pun Hasyiah tak baca. Habis naik tu baca kitab Ikhna' Al-Imam Khatib Syirbini. Lepas Ikhna' baru naik kitab apa dia? Hasyiah Tahrir. Al-Imam Syarqawi.
Kemudian lepas naik kitab tu, baru naiklah tu Fathul Mu'in, I'anah Talibin, lepas tu baru naiklah kepada kitab Minhaj. Abang tu kata kitab satu. Dia pergi hentam buka Al-Um tu. Tuan-tuan kalau jumpa orang buka Al-Um tu, tuan-tuan tahu dah dia ni tidak ada Faham tak? Kapak sangat ni, tak apa nak betul otak dah. Tengok pula dia siapa dia. Kalau dia mufti, kalau dia alim kabir, ni tak apalah. Mufti pun tak buka. Syekh Badruddin pun tak buka. Dia pula tak tahu main daripada mana. Saya tak mau sebut tuan-tuan sebab tuan-tuan pernah panggil dia main sini. Allahuakbar, cukuplah sikit-sikit. Dia ingat mengaji usul fiqh 4 tahun kot. Kami mengaji usul fiqh tuan-tuan di Azhar dengan guru-guru kami di luar, bukan dalam kuliah. Ini masalah kalau duduk kuliah ya. Dia duduk kuliah dia. Usul fiqh, kuliah usuluddin tak mengaji. Kuliah usuluddin, saya kuliah usuluddin tafsir. Kuliah usuluddin tafsir, usul fiqh mengaji tahun 4. Tu pun usul fiqh tahun bila? Hak tahun 1 pelajar syariah. Dipelajari oleh pelajar usuluddin tahun 4 usul fiqh dia. Nak belajar apa? Tu pun saya tengok pelajar tahun 4 bila periksa usul fiqh buat teruk, muka buat teruk. Payahnya, payah. Ya ilaha illallah. Hak tu hak tahun 1 kuliah syariah punya. Lepas tu nak belajar kata reti usul fiqh. Hak kat luar tak mengaji. Dia nak faham macam mana lubul usul. Dia ingat lubul usul senang. Tu lubul usul matan. Dah tak baca lagi Ghayatul Usul. Ghayatul Usul, syarah lubul usul, juga syarah Al-Imam Zakaria Ansari. Tu ringkasan daripada kitab Jam'ul Jawami'. Tu tak baca Jam'ul Jawami' lagi. Jam'ul Jawami'. Tu tak baca lagi Minhaj Imam Baydawi. Tu tak baca lagi syarah Minhaj kepada Imam Baydawi. Tak baca lagi Fakhruddin Ar-Razi Al-Mahsul, Hasil. Tak baca lagi kitab Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Mustasfa. Mustasfa pun tak pernah dengar. Dia duk ingat mustasfa. Dia ingat hospital. Orang mustasfa, mustasfa. Jam tu Lepas tu duk buat belagak dengan ulama-ulama dulu. Berapa kitab usul fiqh yang kamu habis ketika kamu di kuliah? Yang kamu belagak sangat kata kamu usul fiqh tu. Jadi ahli majlis fatwa Mesir, ahli majlis fatwa Perlis pun duk belagak macam reti usul fiqh semua. Saya mengaji usul fiqh 4 tahun. Takkan saya tak reti usul fiqh? Pang sedah lagi reti kot. Dia ingat dia reti kot. Dia tak tahu istilah-istilah dalam usul fiqh. Nak mengaji usul fiqh, kena mengaji dulu adabul bahsi wal munazarah. Adabul bahsi wal munazarah tak akan boleh dipelajari kalau tak mengaji kitab mantik. Mantik kalau kata zakat mengaji sulam, tak akan mampu untuk nak bahas dalam kitab-kitab yang lebih mendalam terhadap usul fiqh yang lebih mendalam lagi. Tu macam mana nak belajar? Ilmu ni semua adalah bergabung antara satu sama lain. Adabul bahsi wal munazarah pun tak pernah dengar. Mantik pun dia tak pernah mengaji. Mantik dah dia kata haram. Padahal hak mantik yang imam-imam dulu kata haram tersebut, mantik yang bercampur dengan falsafah. Dah dia pening tak boleh nak baca. Macam mana nak baca kitab para ulama dalam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang tulis kitab Jawharatul Tauhid yang penuh dengan mantik, yang nak baca macam mana kitab karangan Al-Imam Dardir yang penuh dengan mantik dalam kitab tersebut. Takkan mampu baca. Kenapa tak boleh baca? Kerana ilmunya tidak bergabung satu sama lain. Kerana tak mengaji daripada mula. Sebab tu tuan-tuan, kalau belagak saja ada PhD, tak cukup. Tak suruh belagak lah ada PhD tu. Tanya kau orang mengaji kat mana pun, belagak apa? Dia ingat dafti semua pun. Kalau sakat baca boleh buat baris. Kitab pun dah ada baris dah. Dua belagak apa? Saya kadang-kadang jadi nak marah tuan dengan sikap orang-orang yang belagak macam ni kerana ada pangkat. Dan salahnya kepada siapa? Yang memberi pangkat kepadanya. Kepada yang bagi pangkat kepada mereka ini. Dibalak tuan-tuan yang sangat besar pada zaman lah, memberi doktor kepada orang yang tak sepatutnya mendapat doktor. Karena tu kata ulama, adanya sistem universiti sebenarnya membunuh para pelajar ilmu. Kerana pelajar tidak lagi belajar di luar dengan para guru. Cukup dengan apa yang ada di dewan kuliah. Kemudian dia dapat BE, dia ambil master, dia ada PhD, dia rasa dia dah reti pada waktu itu. Alhamdulillah, para ulama kita di Al-Azhar Al-Sharif mengajar kami jangan berpada dengan apa yang ada di dewan tersebut. Ini disebutkan oleh guru saya sendiri, Syekh Ahmad Tayyib hafizahullah ta'ala, Syekhul Akbar. Sebelum beliau menjadi Syekhul Akbar di Al-Azhar Al-Sharif, sebelum jadi Syekhul Azhar, dia sebut dekat kami dalam majlis. Ini cerita ni saya dengar 7-8 tahun yang lepas. Dia kata, dia kata, kuliah di Al-Azhar Al-Sharif yang ada di universiti tersebut, itu hanyalah pintu sahaja. Di mana gedungnya? Di sini, kata beliau. Waktu itu dia mengajak di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Di Masjid Al-Azhar, di dalam Ruwa' Abbasiyah. Ruwa' Abbasi, di situ dia mengajak. Ruwa' Abbasi ini tempat pengajian ilmu lah, termasuk Ruwa' Al-Atrak,
Dulu ada ruak Jawi apa semua sekali itu. Sekali tempat pengajian sebut, dia sebut di sini tempat ilmunya. Dan kata beliau, kalau berada di sini kurang daripada 6 tahun dan tidak belajar di dalam masjid ini kurang pada 6 tahun, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, kata beliau. Kurang 6 tahun kata dia. Mesti 6 tahun. So saya heran, kenapa 6 tahun? Saya tengok juga di pesantren Langitan juga sebut yang sama. Duduk di pesantren ini kurang daripada 6 tahun, balik bolehlah jadi tok lebay. Boleh duduklah dengan masyarakat kampung. Tapi selepas 6 tahun, kata dia, mesti syarat 6 tahun dan ke atas akan jadi kiai, kata beliau. Kata tuan guru, Kiai Soleh Langitan, katanya mesti 6 tahun. 6 tahun jadi kiai. Itu dia. Kenapa 6 tahun? Saya dengar guru saya bersebut yang sama juga. Kenapa 6 tahun? Allahu a'lam. Saya tak pasti. Saya tak pasti sirnya 6 tahun tersebut. Dia faham tuan-tuan? Dan mungkin sebab tu juga kot darjah kita pengajian apa ni pelajar-pelajar sekolah rendah sampai darjah 6 boleh dia kot. 6 tahun. Lepas 6 tahun dia cerdik elok sikit kot, baru keluar nampak alam sikit. Baru dia reti nak masuk kuliah menengah tu. Macam mana nak masuk menengah tu, dia reti sikit. Dia masa menengah pula pun 6 tahun juga. Tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Lepas tu keluar tingkatan 5 tuan-tuan. Kalau dia pergi universiti, Allahu Akbar. Dia jadi serupa dengan budak merak buih tu. Jadi pelik. Dia tengok dunia ni jadi macam pelik. Tapi bila tingkatan 6 masuk U, dia lain sikit. Perangai dia lain sikit, dia matang lebih sikit. Dan dia budak nak STP. STP, masya-Allah. Dia ni budak nak SPM. Patutlah pun. Dia lain sikit tuan-tuan. Bukanlah kata, tapi sungguh. Sungguh kita tengok.